Okey. In progress, Masya Allah. Okey, Alhamdulillah, syukur. Jadi ini yang penting. Jadi kita kena tahu maksud tijarah kita bukan sekadar untuk dunia kita. Ustaz kita nak kita semua betulkan niat kita, maksud tijarah kita untuk kehidupan akhirat. Untuk kehidupan yang selama-lamanya. Bila kita sudah tidak ada mereka-mereka yang meneruskan kita punya legasi ni. Yang meneruskan amal-amal kebaikan ni. Ada mereka-mereka yang ajak manusia supaya mereka kenal pada Allah. Yang datangkan rezeki ni adalah Allah. Yang bagi kita kesenangan adalah Allah. Kesusahan adalah Allah. Ujian ni semua adalah Allah. Siapa ada kawan? Siapa ada kawan bila dia tanya, susahlah. Susahlah, saya punya prospek ni tak nak terima saya lah. Ada di masalah produk ni, produk tu, tak ada orang nak datang. Siapa dah rasa dia macam tu? Say I. Rasa nak jumpa orang pun payah. Okay, Maulana kita bagi tahu, first kali, bila kita rasa susah ni, adakah kita kaitkan hubungan kita dengan Allah? Adakah kita bilang, kenapa orang tu? Kita selalu cakap tentang orang, tapi kita tidak related dengan diri kita sendiri. Adakah hubungan saya dengan Allah sudah betul? Apa amalan saya untuk dia sehingga dia boleh tertarik, sehingga dia tidak berminat dengan saya? Hari ini, ulama kita punya ustaz kita beritahu, dia cakap orang tak datang dengan kita, orang tak terima dengan kita, orang kutuk kita ni, kita jangan salahkan dia. Kita salahkan diri kita sendiri. Sebab kita nak bina akhirat kita, kita semak diri kita sendiri. Okey. Jadi yang paling dahsyat sekarang ni, ramai orang meninggal. Mona Zamzam kita beritahu lebih daripada 200 ulama. Lebih daripada 200 ulama, syura-syura telah diambil. Lepas tu Mona Zamzam pun beritahu, aku rasa aku tak lama lagi. Biasalah orang baik kan. Orang baik dia cepat pergi, dia cakap. Dia cakap begitu dengan kami malam semalam. Macam tertengang kami. Okey. Jadi dia beritahu, kita kena cepat bina legasi kita. Bina rangkaian kita cepat-cepat. Kita kena segera. Jangan tunggu-tunggu lagi. Hari ni hari-hari nampak bilangan orang mati. Hari-hari kita nampak kes. Kan? Jadi kita kena segera cepat bina kita punya tim kita. Jangan kita lambatkan. Okey? Orang berjaya ni, dia leverage. Dia cepat untuk leverage dengan tim dia. Dia cepat ajar tim dia. Dia cepat ajar, dia train tim dia. Orang berjaya ni dia tidak buat sorang-sorang. Dia buat dengan berjemaah. Kalau dia buat sorang-sorang, dia tidak ada nanti terus tutup dia punya tijarah dia, manfaat dia untuk orang lain. Kita nak buat tijarah ni supaya kita tidak ada pengharapan kepada makhluk. Kita tidak mau meminta-minta dengan makhluk. Ustaz kita sangat sedih. Hari ini banyak kita punya maktab-maktab, banyak kita punya madrasah kan, tapi semua dengan bantuan-bantuan orang. Kata Maulana, kalau anak-anak kita ni belajar dengan bantuan-bantuan orang, dia lambat nak pandai. Dia lambat, proses otak dia lambat. Tapi anak-anak yang belajar dengan harta dia belajar dengan pengorbanan dia sendiri, kan, dengan infak dia sendiri, dia ni cepat pandai. Cepat pandai. Saya pernah tanya satu ustaz, ni Ustaz Mirwan kenal. Dia ada dua jenis orang yang belajar di Tomboro. Satu, orang ni dia belajar, dia bayar dengan madrasah dia tu untuk menuntut ilmu alim ulama dia di Tomboro. 100 berapa yuran dia, kalau tak silap. 170 lah. Sebulan dia kena bayar 170. Dia belajar, dia kena bayar 170. Itu punya dia belajar tu, itu untuk makan minum dia aja. Ustaz-ustaz tak terima apa pun. Dia hanya makan minum dia. Jika bila dia bayar 170, dia makanan dia alhamdulillah disediakan, sedap sikit makanan dia. Apa kalau dekat Jawa ni, makanan yang biasa orang makan ni dekat Jawa ni, tempe ke apa ke? Makanan asas dia. Betul tak? Sunarno, apa makanan orang Jawa ni sana? Makanan asas dorang? Nasi ambeng. Nasi ambang tu lain. Ada lagi? Pernah. Jadi, ada satu golongan dia tak bayar. Dia belajar tak bayar. Dia boleh ambil makanan tu tapi dia hikmat je lah. Dia hikmat. Apa dia? Makan tempe kah? Makan tempe. Asas kah makanan tempe ke sana? Saya ni makan sayurnya di sana kalau di Temurun, Sob.
Ini Ada boleh tanya ayam. dengan Ustaz yang di Kudat tu. Siapa namanya Ustaz di Kudat tu? Saya tanya dengan dia lah. Dua jenis Ustaz orang tu Daud. sana. Ustaz Daud, Masya Allah. Mujahadah dia dulu belajar sana. Okey. Jadi tengok apa hasil dia. Dia tidak ada niat untuk mau khidmat, tapi dia cuba cari ikhtiar supaya mana dia bayar untuk belajar di madrasah. Alhamdulillah bila dia macam tu tengok dia balik je dia niat buka madrasah. Balik dia keluar setahun. Allahu Akbar. Dia terus keluar setahun tau. Dia tak risau apa-apa. Ini orang pintar. Macam saya itu 2015 saya keluar 4 bulan. Dia baru berapa tahun? Sekarang 2021. Nah, baru 6 tahun, 7 tahun begitu dah selesai. Laju budak tu. Sebab dia korban. Bila dia korban, Allah bagi dia pantas. Dia laju. Tapi kalau dia tak korban, 10 tahun, 11 tahun, masih di sana. Ada kawan saya belajar di Mesir. Siapa dah dengar tu cerita? Ada kawan saya, dia belajar di Mesir. Dia belajar di Mesir, sekarang sudah 11 tahun. Belum khatam-khatam. Di Mesir ni kena sponsor tau. Kena tanggung. 11 tahun, dia masih di sana lagi. Masih lagi belajar fiqh, masih lagi belajar nahu, sorof, masih lagi. Sebab apa? Dia kena sponsor. Jadi dia lambat pun dia tak kisah. Bukan aku bayar. Orang kerajaan bayar. Masya Allah. Siapa yang bayar? Ni korang-korang lain ni yang bisnes bayar zakat. Bayar zakat. Bayar apa ni? Lembaga hasil lah. Korang lah ni yang bayar. Menyumbanglah kepada budak tu. Tapi budak tu kalau dia tidak niat untuk belajar betul-betul, duduklah dia sama lama-lama di sini. Okay, dia belum ada niat membalik khidmat lagi. Banyak lagi. Berapa ramai orang tak belajar. Okay. Jadi kita kena cepat, kita kena ready, kita kena leverage, kita kena tulis kita punya matlamat kita. Siapa sudah tulis matlamat dia? 100 matlamat dia, apa dia nak capai? Allahu Akbar. Kita kena tulis. Tulis hari-hari kita kena tengok. Saya dulu sebenarnya saya angan-angan je. Madrasah ni saya nak buka. Saya nak nanti ada ustaz-ustaz saya nak upah. Saya nak ada ustazah-ustazah anak-anak kampung ni. Alhamdulillah. Saya dah ada 2 ustazah dah. Saya bayar ini Karkun punya ni lah. Anak Karkun punya Alia. Kita dapat beri peluang pekerjaan kepada Alia. Beli pula. Saya dah 3 orang, 3 orang, adik saya seorang lah. 2 orang saya bagi peluang pekerjaan kepada orang. Ini nama leverage. Kita beri peluang orang lain untuk buat dapat apa ni, dapat hadiah, dapat sedikit apa ni untuk keperluan hidup dia. Padahal ajar mengaji setiap hari 1 jam je. Alhamdulillah. Kita bagi dia 400 bulan, kalau dah lebih kita bagi 500. Macam tu. Okey. Jadi itu yang penting. Alhamdulillah. Kita ni memberi manfaat, kita leverage cepat-cepat. Jangan kita lambat-lambat. Dalam berniaga ni kita kena cepat. Kita kena berjaya, kita kena kaya cepat, kita kena berkuasa. Ada sebab, ada sebab. Ada sebab. Okey. Jadi kita fikir kampung akhirat. Kita kena fikir kampung akhirat kita. Siapa yang banyakkan selawat, maka hidup dia akan senang. Akan diangkat kesempitan hidup dia. Apa-apa keadaan sekarang ni kita banyakkan selawat. Zaman sekarang ni kita kena banyakkan selawat. Akhir zaman ni siapa yang hidup? Akhir zaman ni orang yang berzikir. Orang yang berzikir, yang dapat jaga diri daripada makan. Orang hidup sebab dia makan zikirnya. Inilah akhir zaman ni datang sekarang. Orang yang jaga zikir dia. Mona Zamzam tekankan kita semua jaga selawat. 1 jam 1000 kali dia buat. 1 hari, 1 malam dia bangun, dia baca selawat 1000 kali. Siapa perasan? Bila dia dengar ceramah Ustaz Zamzam, semua betul ya? Dia rasa bila Ustaz Zamzam cerita je macam betul lah apa dia cakap. Macam kena dengan saya lah. Apa masalah semua dia boleh selesai. Jadi itu keajaiban. Jaga selawat. Ni amalan dia nak bagi. Istighasah ni pun penting juga. Bantuan-bantuan. Sebelum apa-apa, pagi petang kita buat istighasah. Buka dekat YouTube tu ada istighasah. 17 minit. Kita ikut, kita dengar, pergi kerja, kita on istighasah. InsyaAllah ada bantuan Allah.
Orang yang beramal ni jaga zikir ni ada bantuan Allah. Okey. Orang yang bijaksana dia design akhirat dia. Berapa banyak kita nak lahirkan dai-dai. Asbab kita tijara ni tuan. Asbab kita tijara, kita jadikan orang asbab dia tidak harap pada makhluk, dia keluar jalan Allah dengan diri, harta dan masa dia. Kita dapat lahirkan ramai dai-dai. Dengan tim-tim kita. Orang cakap bisnes pun jalan, bos jalan-jalan. Siapa nak bisnes jalan, bos jalan-jalan? Maksud dia apa? Dia sampaikan amanah agama keluar jalan Allah. Di samping dia jalan-jalan, di samping dia belajar, tetapi dia seperti ini tau, macam Nabi SAW, dia keluar jalan Allah. Dia keluar jalan Allah, isteri dia jalankan bisnes, support suami dia keluar jalan Allah. Itulah siapa yang bersama dengan grup-grup ibu-ibu kan. Dia beritahu isteri support suami. Jadi jangan rasa macam buat apa aku nak support dia kan. Itu tanggungjawab dia support kita. Tidak. Sejarah telah tunjuk Khadijah radhiyallahu anha banyak korban untuk suami dia. Jadi buat bisnes ni nak maju cepat, dia kena bawa isteri dia. Dia kena bersama-sama dengan isteri dia. Dua sayap kan kita dengar selalu kalau bayan, kalau seorang-seorang keluar je ke situ-situ je lah dia. Tapi kalau dia bersama dengan isteri dia keluar jalan Allah, dia boleh terbang jauh. Sama juga dalam tijara. Dalam tijara kalau dia seorang-seorang, lambat dia pusing-pusing situ-situ je. Tapi kalau dia bersama-sama dengan isteri dia, dengan suami dia, maka dia akan terbang jauh. Bisnes dia akan berkembang. Akan berkembang. Jadi kita kena ajak isteri kita sama-sama. Beritahu dengan dia. Okey. Isteri bantu suami untuk keluar jalan Allah. Isteri support suami keluar jalan Allah. InsyaAllah. Setakat ni siapa faham? Siapa dapat sesuatu? Alhamdulillah. Dalam masa yang sama kita kena fikir bagaimana maktab demi maktab Quran dapat dihidupkan, maktab Al-Quran dapat berapa banyak maktab Quran kita nak hasilkan. Supaya anak-anak orang Islam hari ini semua datang pada Allah. Tawajuh dia semua datang pada Allah. Dan hari ini kita bukan ajar anak kita besok kau mau kerja apa, jangan. Besok kau nak jual apa? Besok kau nak jual apa? Okey, maknanya gunakan otak dia bergerak untuk belajar ikhtiar. Tapi kalau kita bilang besok kau nak kerja apa, anak kita dah belajar set mindset dia harap pada bos. Dia nak bekerja kan? Nak kerja apa besok, nak jadi kerani, nak jadi engineer, nak jadi. Dia dah set mindset dia akan bekerja untuk bos. Tapi create fikir anak kita ni besok kau nak jual apa. Minda dia tu berfikir untuk dapat keperluan ni dia dah gerakkan minda dia apa dia nak jual. Siapa dapat sesuatu? InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Hari ini dia kata banyak orang telah pergi, banyak orang telah meninggal sampai roti. Bab roti pun boleh bergaduh. Bab roti. Disebabkan roti pun boleh bergaduh. Suami isteri boleh bergaduh, boleh berbunuhan. Kan? Di rumah dah tidak ada apa-apa, je roti yang boleh bergaduh. Jadi ini kita kena risau, kita kena sama-sama fikir. Okay? Sekarang ni ada dua golongan je yang ada sekarang. Pertama, golongan yang gerak dan menggerakkan. Satu golongan yang duduk diam-diam. Zikir je. Dua golongan ni gerak menggerakkan. Kita buat tijara ni, kita bina rangkaian. Kita ni gerak menggerakkan. Kita bina ekonomi. Ekonomi bukan setakat ekonomi kita bina ekonomi orang-orang Islam. Kita bantu. Kita kena kasih faham dengan dia. Dalam tijarah ni, pertama sekali Allah minta pengorbanan apa? Harta. Kalau anda baca Al-Quran, berilah harta, diri, masa kamu. Jadi harta ni yang first kali diminta. Jadi nanti, Masya Allah, akhir zaman ni orang yang datang akan jumpa dengan kita orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya.
Dan sebenarnya tuan-tuan yang mulia, Allahu Akbar, kan. Mona Zamzam ada beritahu, di tempat kita ni Nusantara, kisah Nabi Sulaiman. Siapa nak tahu kisah Nabi Sulaiman? Saya nak tengok muka-muka korang dulu. Boleh tengok muka korang ni. Ada ke tak? Ni tidur korang ni. Kisah Nabi Sulaiman. Bukan Sulaiman biasa-biasa tau. Bukan Sulaiman ni. Ini kisah Nabi Sulaiman. Masya Allah. Okey. Saya nak tahu. Yang angkat tangan tu dia nak tanya ke? Puan Zalina nak tanya sesuatu? Dia macam tempayaki sudah. Tempayaki. Mau sharing. Okey. Alright. Okey. Sekarang ni, di mana harta Nabi Sulaiman? Harta Nabi Sulaiman paling banyak ada di mana? Ada di Nusantara. Ada di Nusantara. Nusantara ni tempat kita lah. Dulu, masa tentera Mongol ni, dia menyerang orang Islam. Allah ni, kebanyakan mereka ni telah lari pergi Nusantara. Ini macam kita cerita sejarah pula hari ni. Siapa rasa best cerita sejarah hari ni? Keren. Masya Allah. Okey, terbaik. Padu. Okey. Dan Nabi Sulaiman kita beritahu, Nabi Sulaiman, Mona Zamzam beritahu, tempatnya harta tanah, harta Nabi Sulaiman ni ada di Nusantara. Ada di Nusantara. Hari ni kalau orang keluar, anda boleh tengok siapa-siapa keluar je, kenapa dia boleh keluar ni, tiba-tiba dia keluar kan, negara jauh. Siapa tahu berapa ramai jemaah yang sedang keluar negara jauh? Jemaah Malaysia aja. Nizamuddin dah tutup, sekarang pengganti kepada Nizamuddin Malaysia. Kenapa Malaysia boleh 40 jemaah ada di luar negara tu? Ada 40 jemaah. Bayangkan satu orang buat 25,000. 10 orang daripada jemaah dia 250,000. Ada 40 jemaah. Nak kau 1 juta. Dia sedang keluar sebarkan agama. Baru-baru ni saya nampak Ustaz Farkandai dekat Yaman. Saya terkejut. Dekat Yaman, kenapa diorang tak pakai das? Das mask kan? Diorang buat wirid, zikir. Kenapa tak das? Lepas tu dia cakap dekat Malaysia je ni. Dekat Malaysia je ni pakai das mask. Di sana semua tak pakai das mask. Allahu Akbar. Okey? Dapat sesuatu tak? InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi tuan yang mulia, kena yakin. Di Malaysia ni, Allah nak kita betul-betul buat sungguh-sungguh. Dan daripada Malaysia ni adanya wali-wali Allah. Dan daripada Malaysia ni akan bangkit orang-orang yang hebat. Jadi dia bilang kita kena cepat. Kita kena cepat bina rangkaian kita. Kita jangan tunggu-tunggu. Jangan sambil lewat. Rangkaian kita kena bina secepat mungkin. Sebenarnya kita nak bina akhirat kita nak bina legasi kita untuk sambung kita punya tijarah nanti bersama-sama dengan kita punya Imam Mahdi untuk teruskan tijarah kita ni. Dia akan tashkil korban harta dulu. Time tu dia akan tashkil korban harta untuk sama-sama. Jadi ini yang penting sekarang ni. Sekarang ni siapa rasa-rasa dalam diri dia mau buat sungguh-sungguh forever. Matlamat dia buat sungguh-sungguh forever. Masya-Allah. Amin insya-Allah. Okey. Orang yang buat hak ni sekarang kita nampak hak tapi sebenarnya batil, tapi siapa yang kita nampak batil tapi sebenarnya hak. Ini akhir zaman Orang batil sebenarnya dia buat perkara hak dan orang yang hak dia buat perkara yang batil. Jadi kita kena hati-hatilah. Kita kena hati-hati. Nampak saja dia luar topeng ceni-ceni kan, tapi sebenarnya dia banyak pengharapan pada makhluk. Ini kena hati-hati. Kita buat tijarah ni pertama sekali kita nak kebebasan masa, kebebasan harta, lepas tu kebebasan kesihatan. Ini 3 perkara. Freedom kita ada 3 perkara. Kita tidak mau dalam hati kita mengharap dengan makhluk. Kita buat madrasah, kita harap dengan makhluk. Kita buat maktab, kita harap dengan makhluk. Kita buat sesuatu, nak ada orang bagi sumbangan. Tidak. Kalau boleh tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.
Jadi sebenarnya Allah hantar kita tim. Siapa yang belum ada tim, insya-Allah kita imagine satu hari nanti Allah akan datangkan tim-tim yang hebat dan kita kena anggap Allah hantar kita satu tim ni, inilah amanah kita. Kita kena ajar tim kita ni supaya mereka ni pun buat macam kita buat. Kita duplikasi je. Bila nanti kita punya ustaz-ustaz sudah tidak ada, kan? Ustaz kita sudah tidak ada nanti, kita dah boleh jalan sendiri. Bila kita tidak ada, kita dah boleh jalan sendiri. Baik, baik, baik. Boleh, boleh. InsyaAllah. Alhamdulillah. Lepas tu, siapa ada anak sini? Say I. Siapa ada anak? Ada anak. Okey. Bila anak kita minta apa-apa, kita bagi tak? Ada tak kita bilang, janganlah payahlah, dah banyak kau beli. Ada tak? Macam tu. Banyak sangat sudah ni. Saya lah. Saya. Kadang-kadang barang yang dia beli tu balik-balik benda yang sama aja. Tapi Mona Zamzam beritahu anak kita ni hamba Allah Ta'ala, kita pun hamba Allah Ta'ala, kita kena kasih kepada anak kita, apa anak kita nak masa dia kecil ni kita bagi, kita tunaikan. Ini hak anak kita. Ini masa dia untuk dia nak. Hari ni kalau kita tidak tunaikan hak anak kita, cuba tengok, ada tak anak-anak kita duduk dengan kita sekarang? Kalau dah ni yang tua-tua lah. Ada tak anak kita khidmat kita sekarang? Adakah kita ni sekarang sedang khidmat ibu bapa kita? Keramat hidup kita. Berapa baki masa lagi kita punya ibu bapa kita? Ada. Saya sangat cemburu dengan Ahmad. Siapa kenal Ahmad? Ahmad. Dalam grup Aziat ada satu budak Ahmad. Baru umur dia 21 tahun ke? Kurang 21 tahun. Dia beritahu dengan Ustaz, Ustaz, doakan saya teman mak saya pergi beli ikan. Ustaz, doakan saya, Ustaz, saya khidmat mak saya masak. Dia selalu beritahu dengan Ustaz Zamzam. Saya cakap, bagusnya engkau ni muda-muda ni sudah khidmat dengan orang tua. Sudah khidmat dengan orang tua-tua. Jadi sekarang kita tengok umur kita. Bila kita khidmat dia. Mungkin kalau kita balik cuti pun tak banyak kita khidmat dia, kita tinggalkan dia balik. Ini keramat hidup kita. Maksud kita ni, salah satu maksud hidup kita ni, kita nak berbakti kepada orang tua kita sebelum kita pergi. Okey. Kita kena gembirakan keramat hidup kita. Gembirakan anak-anak kita. Bila kita gembirakan anak-anak kita, insya-Allah nanti kita tua nanti anak-anak kita akan gembirakan kita. Itulah intipati dia. Anak kita ni pun hamba Allah, kita kena tunaikan juga hak dia. Apa dia minta, jangan kita tangguhkan, jangan kita marah dia. Insya-Allah satu hari nanti anak kita akan khidmat dengan kita. Secepat mungkin anak kita akan khidmat kita. Hari ini kenapa anak kita degil? Sebab kita pernah degil dengan dia. Kita pernah degil dengan dia. Okey, masya-Allah. Jadi bila kita ada masalah sebenarnya, ada masalah, kita kena semak diri kita dulu. Kita periksa diri kita. Okey, kita semak diri kita. Apa perintah Allah saya belum buat, apa sunnah Nabi SAW saya telah tinggalkan. Kita semak diri kita. Okey, barulah kita nampak matlamat kita. Sekarang ni Maulana Zamzam nak kita setiap kali kita buat sesuatu, nak kita ada value. Ada value untuk orang lain. Ada value untuk orang lain. Ada sifat, ada keinginan kita untuk orang lain. Orang lain dapat kebaikan daripada kita. Sebenarnya kita di platform Forever ni banyak, itulah yang ketiga tu marketing plan di bawah dia fun. Kenapa? Kita banyak menggembirakan orang lain. Hari ni nampak tak ada kawan kita bapak dia stroke. Masuk tak di sini? Belum ada lagi. Bapak dia stroke. Banyak benda sudah dia buat. Tapi masya-Allah, dia tak dapat bagi sesuatu dengan bapa dia, melainkan dia hanya mampu bagi produk. Lepas 3 hari, 5 hari, seminggu, perubahan yang besar. Bapa dia sudah stage 5, stroke stage 5. Jadi macam mana perasaan anak dia bila dia dapat khidmat dengan bapa dia. Jadi inilah orang cakap, dalam tijarah ni fun. Menggembirakan kita. Bukan dia fun-fun pasal
apa ni saja-saja, tapi sebenarnya dia gembirakan diri kita, keluarga kita, kawan kita. Siapa perasan kawan dia ada sakit? Kawan-kawan dia depan mata dia banyak kawan-kawan dia sakit. Apa dalam hati kita? Dalam hati kita apa kita nak buat untuk bantu dia? Jadi kita kena bagi value. Baru-baru ni saya kontak saya punya Amir Sab. Saya kontak kan kita suruh cari prospek kan, cari prospek. Saya tengok Amir Sab saya, Amir Sab saya. Sudah balik. Saya tengok dia punya status. Saya tengok status dia macam dekat India. Dia keluar lagi ni. Jasper Amir Sab saya ni. Saya PM dia. Assalamualaikum Amir Sab. Selamat tahun baru. Apa khabar Amir Sab? Alhamdulillah. Amir Sab keluar lagi, saya cakap. Saya dalam hati saya ingat dia di antara 40 jemaah yang sedang keluar tu. Dia beritahu, tidaklah saya ada di Malaysia ni, ada di rumah. Gambar tu Amir Sab? Itu 2 bulan lepas. Baru tangguh. Jadi masa dia tangguh tu, Masya Allah. Sedang buat apa? Saya tanya dia. Dia seorang engineer. Masa dia di England dulu, dia engineer. Ada engineer lah, tapi tak tahu kenapa dia balik. Dia bilang dia balik, dia mau khidmat keramat hidup ibu dia juga. Keramat hidup dia juga. Okey. Jauh-jauh hujan emas di negara orang, hujan batu negara sendiri, dia balik juga. Batu kat negara dia sendiri. Okey. Jadi, apa dia beritahu? Dia baru, dia pun kena positif COVID. Saya ambil tahulah abang sihat. Adalah sedikit sakit. Bilang kenapa ni? Kenapa bang? Baru sembuh daripada COVID positif, Masya Allah. Agak-agak bila kita tanya kabar, kalau saya tidak tanya kabar dia, tahun baru ni, saya cuti 3 hari. Daripada hari Senin sampai hari ni saya cuti. Pening pala, semalam pening pala oleh Sam-Sam. Cuti saya pagi ni. Okey. Jadi saya ambil ikhwal kawan saya tu. Rupa-rupanya dia sakit. Amir Sab saya lah. Dia sakit. Bila kita tidak, orang cakap kita tidak bertegur sapa, kita tidak bertanya ehwal. Ini peluang kita tahun baru. Semua status kawan kita ni kalau boleh ucapkan selamat tahun baru je. Kita buat hubungan, engagement. Sebenarnya senangnya kita cari prospek. Saya 3 hari ni saya dah dapat 3 orang prospek. 3 hari ni saya dapat 3 orang prospek. Hanya melalui status. Status je, saya tengok status, saya reply status tanya khabar. Satu jadi ahli, 2 masuk kelas 25 cc. Siapa yang ada tim dia di bawah dia yang masih belum azam 50 cc, yang baru azam 5 cc ke 10 cc, masukkan dia kelas 25 cc. Yang satu link saya bagi itu dalam grup leader. Masukkan sana. Insyaallah di sana Ustazah Mariam sedang coaching lah. Itu saya sudah tanya Mona Zamzam, itu coaching mindset juga. Okey. Okey. Siapa dapat satu? Saya Nampak tak macam mana dapat prospek? Allah mudahkan dapat prospek. Tak dapat prospek, baca itu kursi 50 kali. Ini amalan Mona Zamzam bagi. Terbukti Najib sama Tuan Izzat. Baca kursi 50 kali. InsyaAllah. Allah akan buka rezeki kita. Masya Allah. Masya Allah. Okey. Alright. Setakat tu saya share. Ada sesiapa boleh share tak lagi? Okey, teruskan Sufian. Ustaz, muamal ayat kursi itu Ustaz berterusan kah? Ya, berterusan. Atau maksudnya ataupun boleh putus-putus 10 pagi 10. Oh, macam tu. Sebaiknya berterusan. Kalau 10 pagi setiap waktu 10 boleh juga, tidak ada masalah. Tapi sebaiknya terus 50. Itu kursi untuk mudahkan dan dapat prospek. Saya baru amal sehari ya. Baru start semalam dah kena coaching kan. Allahu Akbar. Banyak ilmu melekat. Saya rasa 8 kertas ni dia punya nasihat semua malam. Sampai 1,5. Dia tak cerita 100 sisi pun. Kelas 100 sisi tapi tak cerita 1 sisi. Dia cerita masalah akhirat ya. Kita pun penting bingung. Okey. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, kita ada 3 pakaian. 3 pakaian kita ni kita kena pakai. Pakaian dalaman kita iaitu la ilaha illallah. Pakaian luaran kita adalah Muhammad Rasulullah. Dan pakaian perang kita akhir zaman ni, pakaian perang kita,
pakaian Nabi Sulaiman alaihissalam. Agak-agak saya cerita malam ni pasal Nabi Sulaiman. Agak-agak apa di sebalik harta Nabi Sulaiman ni? Siapa dapat tanya? Saya bagi hadiah. Siapa dapat jawab apa harta Nabi Sulaiman sebenarnya? Okey, terus. Saya jawab Ustaz, boleh Ustaz? Boleh. Tijara Ustaz. Okey, lagi. Siapa lagi? Saya cerita daripada Yang- awal tadi sampai sekarang ni, boleh share dan bagi jawapan apa harta Nabi Sulaiman. Siapa lagi? Ramai-ramai betul pun saya bagi hadiah juga. Ilmu. Lagi? Saya mau Saya spontan try ayat. Misap. Teruskan. Saya try. Okey, try. Development Misap. Development. Lagi? Transform dia punya fikir. Saya boleh bagi dia punya jawapan nanti dalam grup tim tu. Siapa betul boleh collect hadiah insya-Allah. Siapa? Umar. Apa Umar? Jawapan bukan dari saya tau. Jawapan Mona Zamzam cakap dengan saya tadi. Saya punya dia punya image dia dengan dia punya akhlak dia lah, insyaallah. Image dengan akhlak. Asila bilang kerajaan. Harta Sulaiman. Terus. Leverage team. Ilmu leverage stream. Ya. Okey. Siapa lagi mau cuba try insya-Allah. Kalau betul semua saya bagi. Siapa nak cuba? Satu kali lagi coba. Boleh. Tak ada hal. Apa ni? Legasi kita Ustaz. Legasi tijara kita. Okey. Kita kena buat sampai ke mana kita punya generasi ini ada penyambung untuk maksud akhirat kita. Okey. Lagi ada mau cuba? Tak dibayar pun cuba. Kamu cuba aja. Saya bagi hadiah aja. Kena cepat-cepat bina amal untuk kita bawa ke akhirat. Amin. Allahu Akbar. Masya Allah. Tambah Kasab, boleh tambah? Boleh. Tambah aja. Dengan Sab. Dengan yakin insyaallah. Yakin Masya Allah. Tambah Misap, kebebasan harta, kebebasan masa dan kebebasan pilihan. Masya Allah. Lagi ada lagi? Apakah harta Nabi Sulaiman alaihissalam? Masya Allah. Mentor. Yakin dan tawakal Sab. Okey Sudah ke tu? Masya Allah. Okey, sebenarnya kita ni apa ehwal yang berlaku? Kita diperjadikan, diperkayakan, dipermiskinkan, diperkuatkan, dipermotivasikan oleh Allah Taala. Semua Okey? Jadi baik buruk, baik perkara yang baik semua diperkan oleh Allah Taala. Kita semua ni, kita korban pun diizinkan untuk korban di jalan Allah. Kita tak dapat korban pun, ini pun diperizinkan oleh Allah tak dapat korban. Jangan sedih, dapat korban, tak dapat bagi zakat. Kalau mampu bagi zakat pun itu pun diperbedarkan oleh Allah untuk dia bagi zakat. Jadi sebenarnya kita penting. Akhir zaman ni kita kena buat persiapan. Mona Zamzam suruh kita semua tulis wasiat. Boleh tulis sekarang. Wasiat kita masing-masing. Bingung sudah semua ni. Macam mana ni?
Wasiat sudah. InsyaAllah. Orang baik Allah Ta'ala akan ambil. Akhir zaman yang batil adalah hak, yang hak adalah batil. Hati-hati. Balik-balik dia cakap tu, aku pening pala. Dia cakap, banyak hari ni markas perhimpunan-perhimpunan di rumah-rumah kena saman. Kena saman. Dia cakap, Nabi suruh kita subur, kita buat kebaikan diri, keluarga dan jiran. Okay, dia nak kita buat sedekah kepada diri, keluarga, jiran-jiran kita. Kita hidup sederhana, banyakkan zikir, buat istighosah, selawat. Kita banyak belajar dengan ahli agama. Dan Mona Zamzam dia telah jumpa dia punya mursyid. Okay, dia perintahkan ajak untuk cinta dengan Allah dengan hati kita. Cinta dengan Allah dengan hati kita. Kita buat tijarah. Mona Zamzam ni dia tijarah bersanad. Okey, tuan-tuan kita semua boleh ambil sanad dengan Mona Zamzam. Sanad dia daripada Hadraji. Sama dia punya kiai di Temboro. Apa dia kena buat? Mona Zamzam, kau buat tijarah. Kau buat tijarah. Kau ajak orang buat tijarah. Jadi tu Mona Zamzam dia fokus kepada tijarah. Jadi kita buat tijarah ni kerana Allah. Kita niat tijarah ni kerana Allah. Barulah Allah permudahkan kita untuk handle tim kita. Siapa buat tijarah untuk diri dia, untuk nafsu dia, maka Allah persulitkan untuk handle tim dia. Carilah ilmu. Carilah Allah. Okey. Masya Allah. Amin, amin. Allah terima kita. Okey. Okey, siapa boleh share learning point? Share learning point yang dia dapat hari ni. Share. Supaya bermanfaat untuk orang lain juga. Nampak sudah anak Asinda. Semangat ni. Bakal jutawan juga kan ni? Okay, siapa boleh share learning point? Belajar cakap insyaAllah. InsyaAllah saya lah. Okay. Okey. Learning point yang saya dapat lah hari ni kan. Pertama maksud tijarah lah. Apa itu tijarah? Bagaimana hari ini kita dapat bantu umat dan umat dapat diperbaiki melalui tijarah. Apa yang berlaku sekiranya toko-toko diambil lah. Itu yang kita discuss tadi kan. Apa yang akan berlaku bila toko-toko diambil. Maka akan berlakunya banyak perselisihan paham, banyak berlakunya pergaduhan. Kan? Hatta sekeping roti pun boleh terjadinya pergaduhan di dalam rumah, tu kan? Jadi kalau hari ini apa akan berlaku sekiranya kita buat tijaran seorang-seorang? Dan kita kena fikir sekiranya tidak ada pengganti akan berlaku pergaduhan dan perselisihan paham lah macam tijarah kita. So kali ya. So kita kena buat rangkaian secepat mungkin lah supaya kita ada legacy untuk sambung kita punya tijarah ni. Kan company pun akan bagi royalty sekiranya kita punya legasi ni teruskan kita punya tijarah ni. Kan? Lagi ya. Orang yang berjaya dia cuba untuk leverage tim, kan, ajar tim dia, kan. Dalam tijarah ni kita jangan berharap pada makhluk, tapi berharap hanya pada Allah. So Maulana ajar kita banyakkan selawat, kan, selawat dalam kehidupan kita, kan, supaya dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang berselawat ke atas Nabi SAW, Allah SWT akan angkat kesempitan hidup dia, kan, dan akan mempermudahkan kehidupannya. Kita kena sentiasa buat istighosah lah dalam permulaan hari kita, sebelum kita mulakan meeting kita, sebelum kita mulakan pekerjaan kita. Orang bijaksana ni dia ada plan untuk
bina akhirat dia, kan? Desain akhirat dia. Apa itu dia punya ayat tadi? Bisnis jalan, bos jalan-jalan. Maksudnya bisnis kita jalan, kita jalan keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedalam bisnis nih kita kena ada dua sayap lah, dua sayap. Seorang suami dibantu oleh istri dia, kan? Seorang istri dibantu oleh suami dia. Jadi kena ada dua sayap supaya dia boleh terbang tinggi. Terus itu kita kena pikir macam mana maktab Quran banyak didirikan, dan maktab Quran yang hasil daripada tijarah yang kita buat ini. So kita banyak bantu orang-orang Islam lah, kan, dalam tijarah ini. Kita punya tim-tim semua. Apa lagi? Itu sajalah. Tadi ada terkeluar sekejap. Anak buang air pula. Itu sajalah. Alhamdulillah, syabas, tahniah. Jadi niat tu sudah betul sudah tu. Niat tu sudah betul. Okey, jadi siapa lagi boleh share learning point apa yang dia dapat? Dia ulang pun boleh, insya-Allah. Ya, Ustaz, belajar. Okey, bagus, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Allah. Alhamdulillah malam ni kita belajarlah sedikit belajar tentang Hazrat Sulaiman, harta Nabi Sulaiman di mana. Jadi apa yang saya dapat hari ini, pertama kita kena betulkan niat kita buat tijarah lah. Niat buat tijarah mata-mata untuk kehidupan akhirat. Nah, kita buat tijarah untuk kehidupan akhirat. Lepas itu yang tadi cerita pasal Imam Mahdi itu bagi tahu, Mulana Zamzam bagi tahu, Imam Mahdi nanti akan muncul, dia akan muncul dalam keadaan kaya, berkuasa dan berpengaruh. Dia akan berpengaruh. Dan sebelum ini pun ada kelas Mulana Zamzam pun ada bagi tahu juga kan. Ya, saya pernah cakap mengenai ini. Jadi sebenarnya untuk dapat untuk orang yang macam Nabi SAW pun begitu juga. Nabi SAW sebenarnya dalam keadaan kaya, berpengaruh dan berkuasa. Orang-orang yang penting semuanya dia berpengaruh, berkuasa. Orang kaya. Jadi begini nanti kan timbul Imam Mahdi pun akan muncul dalam keadaan begini. Lepas itu kita kena betulkan matlamat hidup kita. Dan matlamat hidup kita kena betulkan. Tulis matlamat hidup kita. Lepas itu apa lagi? Lepas itu satu lagi nih yang kita kena periksa kita punya amal lah. Apabila orang reject kita cari prospek dan orang reject kita, orang tidak mau terima kita, orang reject kita, orang tidak mau terima, kita kena baiki, kita cek kita punya amalan. Baiki hubungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mau salahkan orang. Dan kalau kita punya tim tidak mau dengar apa kita punya cakap, tim kita tidak mau ikut apa yang kita suruh buat, kan? Kita mau cek kita punya amalan. Kita belajar salahkan diri kita. Macam juga dalam kerja dakwah lah, kan? Kita jangan lihat keburukan orang, jangan lihat kesalahan orang, tapi kita lihat kita punya kesalahan. Kita jumpa orang reject kita, orang maki kita, orang apa kita tengok kita punya kesalahan diri. Kita betulkan hubungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita betulkan hubungan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita. Dan maksud kita buat tijarah ini supaya kita tidak ada harap pada makhluk. Tidak ada harap masalah makhluk. Dan kita tidak meminta pada makhluk. Kemarin ini orang dalam keadaan wabak ini banyak orang bunuh diri, banyak orang angkat bendera putih dan mengharap. Tidak ada usaha. Sebenarnya semua pun boleh usaha, boleh buat. Selagi dia masih ada 24 jam, masih ada Allah Subhanahu Wa Taala peluang untuk hidup, dan masih ada peluang dia untuk dia berusaha. Lepas itu
Lepas itu kita dalam buat tijarah nih, kita jangan bersendirian lah. Kita kena buat bersama-sama dengan kita punya istri. Atau apa sebelum ini pun Maulana Sazam ada kelas Maulana Sazam saya pernah join, dia beritahu kita punya rakan bisnis, partner bisnis kita yang paling dekat siapa? Kita punya orang rumah, kita punya istri. Inilah kita punya partner bisnis yang paling dekat, yang paling rapat. Bukannya kita punya downline, bukannya kita punya upline, tapi siapa? Kita punya orang rumah kita punya istri. Ini yang kita mau usahakan supaya bawa sama-sama. Macam bagi tahu lah, macam juga kita keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita keluar sendiri, kita masih kita tidak bawa kita punya surat keluar dari Allah Subhanahu wa taala, kita baru terbang sebelah kepak. Kan? Kalau kita masih bujang lah, biasanya bujang. Dan kita belum kawin, kita belum keluar mas surat, baru terbang sebelah sayap. Tapi kita mau bawa kita punya istri keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Begini dalam tijarah. Supaya kita tidak sebelah sayap tempang, kita bawa istri kita. Supaya kita boleh leverage, mudah lagi leverage dan senang kita leverage. Terus itu pengorbanan yang Allah Subhanahu wa taala minta dalam Al-Qur'an pun, Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Al-Qur'an, pengorbanan yang pertama Allah Subhanahu wa taala minta adalah harta kita. Harta, masa dan diri kita. Nah, jumlahkan dengan harta. Jadi Maulana Zamzam bagi tahu harta Nabi Sulaiman paling banyak adalah di Nusantara. Banyak di Nusantara. Tapi ini belum dapat jawaban lagi bisa apa. Allah. Dan ini yang paling saya rasa yang terkesan di kita betul juga. Yang paling terkesan inilah. Kita mau tunaikan hak anak-anak kita. Apa hari ini apa yang anak kita minta, apa yang kita dia walaupun benda yang sama, walaupun benda itu yang balik-balik benda yang sama kita mau tunaikan. Apabila kita tunaikan hak, sebab apa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan anak kita ini pun adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau tunaikan hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita tunaikan hak anak kita nih, insyaallah suatu hari nanti sampai masa anak-anak kita ini akan khidmat pada kita. Anak-anak kita ini akan cepat khidmat pada kita. Hari ini kita, sebab kita jauh daripada orang tua kita. Hari ini kita dapat khidmat pada ibu bapak kita. Mungkin ada sebab-sebabnya, tapi itu kita tidak tahu. Dan jadi untuk tidak berulang perkara ini kita kena buat. Macam siapa, kita mau buat lah macam contoh tadi cerita si Ahmad tuh kan, dapat khidmat pada ibunya. Macam saya pun, saya punya ibu pun jauh di Semenanjung. Saya tidak dapat khidmat dengan ibu. Jadi saya azam lah, insya Allah salah satu saya punya matlamat ini saya mau khidmat pada ibu. Dan lepas ni, kalau saya mau bawa maaf di sini, duduk sama-sama di sini, insya Allah khidmat dia satu masa, insya Allah. Masya Allah. Syabas. Papa Tajul bila Maulana Zamzam, Papa Tajul tanya dengan Maulana Zamzam. Dia cakap, Maulana, apa lagi supaya saya punya tim boleh grow ni? Dia tanya, kau dah jumpa mak kau belum? Belum. Sekarang juga kau balik. Dia ambil cuti terus dia balik jumpa mak dia. Alhamdulillah bila dia jumpa mak dia khidmat mak dia, bila dia meeting dia ajak mak dia. Lepas tu bila dia meeting kawan dia dah ramai tau. Dah makin ramai masuk meeting dia. Dulu dia nak cakap keras kepala kawan dia. Dia punya tim-tim semua tak nak dengar cakap. Tapi bila dia khidmat mak dia ajak meeting dia, kawan dia semua boleh follow je. Ikut je. Lepas tu bulan ni je saya rasa dalam grup Aziat, saya nampak dia ada 2 orang sudah VIP. Berbanding dengan kita punya grup lah. Kita punya grup sudah ada 5 orang. 5 orang lah dapat VIP. Lepas tu dari Papa Tajul ni, dia cerita Papa Tajul ni, dia tidak ada hubung kait pun dengan Aziat. Dia bukan tim Aziat. Tapi macam mana dia respect betul Mona Zamzam ni. Apa Mona Zamzam cakap, dia ikut. Sehingga Mona Zamzam beritahu, aku suka anak murid yang impian dia lebih besar daripada aku. Mona Zamzam, dia manager 3 bulan. 3 bulan manager. 3 bulan, maksudnya 85 hari. 85 hari dia manager. Jadi ada satu, Papa Tajul terbalik je. Bukan 85 hari, dia 58 hari, 2 bulan je.
Dia jadi manager sebab begitu taat dia. Apa pun Zamzam suruh buat, dia buat. Muaz Zamzam melawat pergi rumah dia, dia hikmat. Muaz Zamzam datang ajak dia pergi kursus, dia ikut. Muaz Zamzam bilang kita duduk mana? Kita sewa hotel. Duduk sewa hotel pun dia ikut juga sewa hotel. Allahu Akbar. Dia ikut. Jadi sehingga result dia lebih hebat. 2 bulan manager. Itu dia. Papa Tajul. Jadi siapa orang cakap yang khidmat, dengar, misap dia taat. Dia punya leader insyaAllah Allah akan naikkan, Allah akan cepatkan dia cepat. Siapa yang tak ikut ni memang dia lambat lah, slow. Macam ni lah Mona Zamzam dengan Ustaz Zubir. Ke kawan. Diorang ni kawan. Dia buku assistant manager sampai sekarang belum manager lagi. Kesian Ustaz Zubir. Perasan tak? Dah 3 tahun dah Ustaz Zubir. Kan sama berkawan, main sama-sama. Jadi tak berapa nak dengar cakap Mona Zamzam. Kan? Jadi tu Mona Zamzam kadang-kadang aku rasa macam nak ajar dia, kawan aku juga. Jadi nak cakap tak sampai hati. Jadi bila kita buat tijarah ni, kadang-kadang orang yang paling dekat dengan kita yang kita susah nak ajar. Tapi orang yang jauh yang kita tak kenal, Masya Allah. Lebih ajib tu cakap. Papa Tajul ni bukan orang Aziat. Tapi boleh taat kepada kita punya misal. Orang luar ni yang saya pun ajib. Tengok kan. Okay. Masya Allah. Alright. Alhamdulillah. Siapa nak dengar lagi sesuatu? Say I. Okay. Jadi kita dalam tijarah ni, kita jangan bawa nama kita seorang. Kita kena bawa team branding. Team branding. Secara menyeluruh. Aziat ni bukan nama anak Mona Zamzam. Aziat ni satu nama team branding. Aziat Academy, Aziat Fighter. Ini team branding, bukan nama anak dia. Jadi bila dia tegur macam tu, aku pun dah terkena dah. Soil Warrior ni sebab dulu saya ingat nama anak saya. Jadi kalau boleh buat team branding yang bukan personal. Team branding ni dia akan kekal walaupun kita dah tak ada kita punya legasi, team branding ni masih naik. Tapi kalau macam saya cakap yang personal tadi, kalau Ustaz Azhar Idrus ini kita contoh kita cakap apa, Ustaz Azhar Idrus tak ada, Ustaz Abdul Somad tak ada, hilang macam tu je. Jadi penting kita bina rangkaian kita. Okey. Tu masuklah. Okey, cara nak tim kita maju sekarang ni, kan kita Mona Zamzam pun cakap macam sempit sudahlah. Saya rasa sempit, tak boleh ke sana sini sudah saya rasa. Jadi cara untuk kita mudah tim kita untuk datang kepada kita, ajak masuk kelas. Ada prospek kita, ajak masuk kelas. Sekarang ni kelas sudah ada 3 je. 100 cc, 50 cc, 25 cc. Orang yang masuk dia azam terus buat 50 cc, orang ni 10 plus speed dia. Dia lebih laju. Okey, masya-Allah. Satu lagi, bila buat bisnes ni, siapa nak berjaya? Say I. Siapa nak berjaya dalam bisnes tijarah ni? Okey. Bila ustaz satu je petua dia, sabar. Siapa sabar, dia akan berjaya. Orang sabar macam mana nak dapat sabar? Dia kena hari-hari dengar fadilat. Hari-hari dia kena dengar fadilat. Jadi jangan lupa duduk taklim fadail amal. InsyaAllah. Siapa sedia duduk taklim fadail amal insyaAllah. InsyaAllah. Dan tinggal dengar fadilat akan lahirkan diri tu sabar. Okey? Dan orang yang sabar pasti berjaya. Apa keadaan? Dia pasti berjaya. Okey. Siapa lagi ada roadblock dia? InsyaAllah. Ada blok-blok dia. Cuba share. Boleh share dia punya blok-blok sekarang ni. Nak capai 50 cc. Atau orang nak capai lebih daripada 50 cc. 100 cc ke. Apa blocking yang dia hadapi sekarang. Kita problem solver. Sama-sama kita dengar dia punya blocking. Kita cuba selesaikan sama-sama. Siapa yang tak nampak lagi ni 50 cc? Siapa yang dah nampak 50 cc dia? Boleh share insyaAllah.
Ada? Wah, semua dah nampak jalan ah. Semalam coaching Mona Zamzam semua dah nampak jalan eh. Tak dengar, tak dengar. Tak dengar. Belum nampak lah Musab. Allah Belum Akbar. nampak lagi. Allahu Akbar. Okay, kita cek balik amal insya-Allah. Cek amal dulu, lepas tu tengok belajar hati. Tengok orang kita, Allah akan buka pintu hati dia. Sebut nama dia. Kalau kita dah ada orang seseorang tu, kita sebut nama dia Al-Fatihah 41 kali. Kita kena yakin ni semua dari Allah. Tonton semua dah dengar kan macam mana Maulana Usama boleh dapat 150 cc 4 hari terakhir. Dia 25 cc ya. Macam mana boleh lompat pergi 150 cc? Tawajuh, tawajuh. Okay. 50 cc ni Allahu Akbar. Kan? 5 orang kalau dah cukup 5 orang mudahlah. Kadang-kadang 1-2 orang pun boleh sampai 50 cc. Hati mu terbuka insya-Allah. Saya Ustaz macam tak berapa terbawa tu 50 cc. Allah. Okey. Yang fikiran-fikiran yang macam tu, percaya tak dalam tijarah ni boleh bawa kebaikan dengan kita? Boleh bawa kebaikan dan kita niat kerana Allah, kita nak bantu orang lain, Allah akan datangkan orang untuk bantu kita. Tapi kalau kita niat untuk sendiri-sendiri, kita akan rasa tertekan. Tertekan. Cuba kita niat nak bantu orang lain. Kita niat nak bantu orang lain. Okey? InsyaAllah Allah akan mudahkan kita. Step by step. Betul. Tashkil. Kena belajar risau. Kena belajar doa. Buat amal dulu. Sebelum datang kepada orang tu buat amal. Okey? Masya Allah. Okey, lagi nasihat Ustaz Zamzam. Siapa nak tahu lagi? Nasihat Ustaz Zamzam. Okey, dia bagi waridat berhenti berhutang. Apa-apa loan sekarang jangan berhutang. Tadi ada beritahu wasiat kan, saya sudah beritahu kan wasiat. Okey. Jangan lagi buat loan. Siapa buat loan, inilah MLM Bank. Prospek dia. Siapa buat loan dia akan jadi prospek bank-bank. Bank-bank sekarang ni macam mana income dia? Kita lah. Bila kita buat loan, kita lah income dia. Amin, amin. InsyaAllah. 25 hingga 50. Allah kabul. Bila sudah ada matlamat dia macam ni, Allah mudahkan. Betul. Bila dia sudah minta dengan Allah, belajar minta dengan Allah dulu. Tawajuh dengan Allah, Allah akan nampakkan siapa orang tu. Allah akan nampakkan orang tu. Allah akan datangkan orang tu. Bantuan Allah akan datang. Tawajuh kita pada Allah. Okay? InsyaAllah. Jangan paling best bila kita buat 1000 selawat dalam sejam. Betulkan wasilah. Wasilah kita kena betulkan. Okey, bila kita ada tim, Mona Zamzam beritahu kita kena sentiasa upkan orang baru kita. Kalau saya sudah buat gambar apa ni? Gambar VIP baru, tuan-tuan upkan tuan punya orang. Upkan bagi semangat dia. Okey, kita bukan bisnes sendiri-sendiri, tapi kita bisnes berjemaah. Itu yang penting. Okey. Siapa niat sini nak ada hutang lagi? Siapa niat sini nak bayar hutang dia habis-habis? Ai. Nak habiskan hutang. Mona Zamzam beritahu buat CBM. Buat CBM. Betul-betul buat CBM. Okey. Capai CBM. CBM level 1 daripada 10,000 sampai 150,000. CBM level 2 daripada 150,000 sehingga setengah juta. CBM level 3 daripada setengah juta sampai pergi 4 juta. Okey dah. Target sekarang ni Mona Zamzam beritahu kalau 3 orang je, solusinya macam mana? Fokus kepada 3 orang untuk CBM level 2 untuk sampai setengah juta. Siapa ada hutang dia sampai setengah juta? Tak kan? Tiada. Kalau tidak ada, CBM level 1 boleh bayar. Tapi kita target level 3. Nak ambil kereta pakai CBM.
Nak bayar hutang pakai CBM. Okey, Mona Zamzam dalam kepala dia nak CBM level 2 setengah juta je nak beli rumah. Dia tanya mak dia. Mak, apa mak nak? Okey. Lepas ni kita tanya mak kita. Semua sedia tanya mak, insyaAllah. Tanya mak, apa mak? Apa keinginan mak? Rupanya Mona Zamzam ni dia tanya mak dia nak rumah dan mak dia nak bagi sumbangan tanah kepada orang-orang Islam. Jadi Mona Zamzam dia punya hati bertambah besar. Ya, aku nak beli tanah ni kalau gini. Aku nak capai CBM level 3. Bila capai CBM level 3 juta kot. Juta dia beli satu tanah dan dia wakafkan untuk orang-orang Islam. Semua CBM level 3 insyaAllah. Lepas ni kita tanya mak kita masing-masing, mak apa mak nak? Apa yang mak nak? Kita kena kita tunaikan impian orang tua kita, Allah akan mudahkan urusan kita. Itu penting. Lepas ni balik, telefon mak doakan saya 5,000 cc. Mak saya nak capai CBM level 3. Walaupun dia tidak tahu, tengok Mona Zamzam, Mona Usama yang baru-baru ni. Macam mana Allah lembutkan semua tim dia. Alia dia beritahu mungkin sebab hubungan abah, mungkin sebab hubungan Ustaz Usama dengan mak dia sangat akrab. Hubungan Ustaz Usama dengan mak dia sangat dekat sehingga hari-hari pagi-pagi dia cium tangan mak dia, mak doakan Mek katanya. Mak doakan Mek, Mek ni Ustaz Usama lah. Mak dia sampai terkeluar daripada lubuk hati dia, mak ni paling banyak doa, anak yang paling banyak mak sebut nama kau lah Mek. Kata dia. Sekarang ni kita kena balik pada mak kita. Mak, apa mak nak? Mak kita ni rupanya nak sedekah juga. Dia nak juga hartanah untuk wakaf orang-orang kampung. Jadi Mona Zamzam punya mak nak tanah untuk sedekahkan kepada orang kampung. Allahu Akbar. Amin. Wah, Sunarno level 3 sudah. Amin, amin. Aminkan doa. InsyaAllah. Ini nampak matlamat jelas sudah. Amin. Amin, insyaAllah. Padu. Okey. Okey, siapa lagi ada blog sekarang ni? Cuba bagi soalan. Siapa nak dengar sesuatu? Say I. Okey. Perasan tak siapa masuk Tempayaki kalau yang biasa masuk Tempayaki bila Mona Zamzam tanya, Mona Zamzam dia bercakap kena putus, dia bagi tahu, saya akan bawa 10 orang CBM. Saya akan bagi Datuk Desmond 10 orang CBM tahun ini. Dia cakap macam tu. Tahu tak apa maksud Mona Zamzam? Siapa tahu apa maksud Mona Zamzam? Adakah dia saja-saja sukakan hati Datuk Desmond? 10% no. Tak ada satu orang berani cakap macam tu. Mona Zamzam seorang je cakap. Saya 10 orang. 10% daripada Azaim Datuk Desmond. 10% tuan. Nampak jelas. Tu Datuk Desmond beritahu, ini puting beliung. Dia sudah nampak matlamat dia. Siapa dapat tahu apa tujuan Mona Zamzam nak bagi 10 CBM untuk Datuk Desmond? Sebenarnya Mona Zamzam nak Datuk Desmond ucap kalimah je. Dia nak Datuk Desmond ucap kalimah. Nampak tak dia punya ni? Dia tak nak kita ni, kita suka-sukakan dia tidak ada makna tau. Dia nak dia mati ucap kalimah. Inilah kehendak keinginan Mona Zamzam. Bagaimana Datuk Desmond dengan tim-tim downline dia semua masuk Islam. Baru dia buat tijarah dengan cara betul. Dia bukan dapat untung dunia aja. Dia selalu tashkil kita untuk akhirat. Tapi dia nanti di akhirat tidak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Buat baik macam mana pun dia menyumbang kan. Nampak tak dia buat sumbangan tu. Berapa puluh ribu dia sumbangan orang-orang susah tu di Kuantan. Dia yang angkat, dia khidmat, Allahu Akbar. Tapi tak dapat hidayat. Orang kenal dia di dunia tapi di akhirat dia tidak dikenal. Ini Nabi, lalu orang Yahudi depan Nabi pun Nabi nangis tau. Ini fikir kita. Patutnya ini fikir kita. Saya mula-mula masuk juga memang saya niat, ya Allah, kenapa saya punya kita punya BOI ni Cina kan. Dia kan. Tapi ya Allah, aku bukalah pintu hidayah untuk dia ni. Kita pergi local trip, dia ada. Kita pergi CBM, dia ada.
kita pergi Global Rally dia ada, takkan dalam pergerakan kita sama-sama satu hari nanti semua ni dapat local trip, tak adakah kita jumpa cakap dengan dia, cerita tentang Islam dengan dia? Dia kenalkan kita forever daripada ustaz juga. Dia dapat daripada Ustaz Hamzah. Ustaz Hamzah ni yang tashkil dia ni, yang bagi tahu dia ni aloe vera ni sunnah makanan kami. Betul ke? Bilang Dato' Desmond. Ya, ini makanan kami. Kenapa saya dapat jutawan 1 juta 1 tahun? Sebab ini sunnah makanan kami. Di Afrika ada orang Islam. Ada orang jutawan. Di Afrika orang jutawan. Kejut Dato' Desmond. Macam mana kau jutawan? Sebab ini makanan kami. Kami amal, kami buat, kami dapat. Kami tak buat, kami tinggalkan, kami tak dapat. Sebab daripada tu, Dato' Desmond buka hadis. Kalau dia buka hadis lagi, barang siapa ucap kalimah la ilaha illallah, pasti dia masuk syurga. Confirm. Perasan tak? Sikit lagi dia buka hadis yang lain. Cuma tak ada orang suruh dia buka. Kalau Ustaz tu, Ustaz Ustaz Hamzah, dia suruh buka muka surat begini, page begini. Dia terbaca satu syahadat, satu hadis tu je berkenan tu. Barang siapa ucap la ilaha illallah pasti masuk syurga. Confirm. Dato' Desmond sudah Islam sudah tahun 95. Tahun 95 tu dia pergi ambil cek CBM. Jadi hari ni kita mau bawa akhlak. InsyaAllah saya sediakan 5 CBM untuk Dato' Desmond. Gerak sama-sama, nanti tashkil dia di meja makan. Boleh-boleh insyaAllah. Ini azam kita semua insyaAllah. Biar kita punya ni. Siapa tahu macam mana kejatuhan orang Islam? Macam mana orang Islam jatuh? Okey, semalam Maulana Zamzam bagi tahu orang Islam jatuh disebabkan orang Islam banyak hutang. Kerajaan Uthmaniyah jatuh sebab dia ajar berhutang. Jadi mulai sekarang ni jangan dulu kita berhutang. Kita selesaikan semua hutang kita. Kalau dapat F2D, pakai duit F2D untuk bina maktab. Bina madrasah. InsyaAllah. Bantu orang bina madrasah. Okay. Dapat F2D tuan-tuan. InsyaAllah. Macam F2D. F2D. Amin insyaAllah. Bina legasi, bina akhirat. Okay. Kita orang Islam mesti bebas hutang. Kalau kita masih hutang, tersangkut-sangkut kita punya amalan. Okay. Okay. InsyaAllah. Itu je masya-Allah. Saya tak banyak sangat nak ni. Kita buat sharing apa yang dapatlah insya-Allah. Muhimal. Okey Muhimal. Bagi Muhimal dulu. Salah satu kita punya sharing malam ni yang saya minta dia buat sharing. Apa dia faham tentang 3 konsep Muhimal. Marketing plan insya-Allah. Assalamualaikum tuan. Marketing plan bukan tuan? Mana sudah marketing plan? Astagfirullah, masya-Allah. Marketing plan ni tuan, saya dah berapa kaji sangatlah. Yang saya kaji itu bagian apa? Yang syarikat tu sama tu produk. Marketing plan ni yang saya faham, yang saya dah tengok YouTube Dato' Desmond tu kan, kalau marketing plan ni kalau mau jadi ahli lah.
Kalau jadi ahli ini maksud dia jadi novice. Jadi kalau apa ni novice dia ada diskaun bahkan 5% kah? 5%. Dia ada dapat voucher lah dalam 90, jadi duit tu dia boleh guna balik lah. Boleh dapat balik lah modal tu. Jadi kalau dia sudah jadi member, maksudnya member ni boleh auto renew dalam 6 bulan. Tapi lebih bagus lah kalau digalakkan lagi, lebih baik kalau terus jadi VIP. VIP dia boleh dapat terus 30%. Harga VIP itu dalam, kalau tak silap, 1.729 kah? Dan apa lagi tu? Tidak slide ke tuan? Marketing plan ni 3 konsep. Tiada ada orang tengah, kita tidak mau orang tengah, tidak mau point-point, sama tidak mau pairing, kan? Oh ya. Yang GP, okey, ini kita sama-sama sharing. GEP tu Global Entrepreneur Presentation. GEP itulah syarikat, produk dengan marketing plan. Tapi bila dia bilang 3 konsep, 3 konsep itulah yang menyebabkan kita menang. GP pun dah menang, 3 konsep pun menang. Jadi 2 benda yang berbeza lah sebenarnya. Okey? 2 benda yang berbeza. Nama yang berlainan tapi 2 benda yang berbeza. Nama berlainan, benda berbeza juga. 3 konsep ni lah yang kita, orang cakap, bisnes kita real. Real kita punya bisnes. Okey, cakap dengan siapa-siapa pun akan nangis juga. Okey. Nampak? Tahu tak? Boleh ulang macam mana orang tengah tu? Orang tengah. Okey, kita terus Orang tengah tu dengan kita punya ni, kita fokus dengan 3 konsep kita ni. Bila kita cakap dengan orang, kita mudah. maksud dia orang tengah tu macam kalau ada persen tu kan, maksud dia macam local company lah, 35%. Jadi kita di bawah dia lagi. Kalau ada keuntungan lah 35%. Jadi yang dak base-nya tu bila kita dapat 35% tu kita bahagi-bagi lagi sama anak buah kita. Jadi makin sikit lah kita punya income tu. Jadi tak banyak. Maksud dia macam kalau yang sistem orang tengah ni, maksudnya macam kita pula yang jadi agent. Jadi keyword dia tu di sana, kita tak mau jadi agent, kita mau jadi bos. Jadi kira keuntungan tu kita sapu habis lah. Kita tak mau bagi-bagi lagi sama orang. Itulah dia punya konsep orang tengah tu. Okey. Itu yang saya faham lah. Mantap. Okey, siapa lagi boleh share? Masya-Allah. Siapa lagi boleh share 3 konsep ni yang kita selalu dengar ni? Ada boleh share? Harsin, masya-Allah. Harsin boleh try tak? Harsin. Boleh tekan ke Harsin? Boleh buka. Tak dapat buka. Assalamualaikum Ustaz. Masya-Allah. Tahniah assistant supervisor baru. Tahniah.
Terima kasih Ustaz, terima kasih. Baru mau belajar Pak Ustaz. Ya. Apa yang kau tahu pasal 3 konsep nih? 3 konsep. Semalam ada masuk kelas Harsin. Ada. Tapi dah berapa pukul Ustaz? Okey. Okey Itu lah. masalahnya tu. Kau share lah apa yang kau tahu. Ataupun kau nak tanya pun boleh juga. Kalau kau nak tanya terus pun boleh. Siapa yang Tanyalah ada Ustaz. soalan pun tanya. Siapa yang ada soalan cuba tanya. Mirwan, Sufian, Sunarno, Brian, Asila, Muhammad Syafi'i, Diana, Aisyah, Hafiza. Boleh tanya? Okay, Arsen dulu lah. Macam saya ni kan Ustaz macam baru lagi. Jadi mau tanya pasal macam saya baru naik apa ni VIP. Pasal member apa ni masuk sebagai member kah? Ya, VIP, Assistant Supervisor. Assistant supervisor kan. Jadi ada mau masuk member tu. Member tu dia apa? Dia ada limit kah? Macam berapa bulan macam tu kah? Kalau dia mau jadi member terus jadi VIP kah atau member biasa? Member biasa. Member biasa unlimited. Bila kita sudah jadi ahli, selama-lamanya kita jadi ahli forever. Itulah namanya forever. Jadi kita akan kalau jadi ahli biasa dipanggil prefer customer. 5% sampai bila-bila tidak akan turun walaupun tak beli. Dia satu masa nanti 3 tahun akan datang kalau kita nak beli dia tetap diskon 5%. Sama juga VIP kalau dia dah jadi VIP 30%. Walaupun dia tak beli 2, 3, 4 tahun, nanti dia mau beli, dia tetap dapat diskon 30% juga. Ahli dia tidak ada expired date lah, alhamdulillah. Tak macam company lain kau kena renew kan. Betul. Kalau forever ni tak payah renew, kau dah jadi VIP 30%. Jadi assistant manager kau dapat 43%. Jadi manager kau dapat 48%. Sampai bila-bila tak akan hilang kau punya diskaun tu. Tak perlu lagi renew, tak perlu renew. Memang next semangat kita apa ni forever ni bro. Ustaz. Ya. Sampai bila-bila tiba-tiba demam sikit, dah ambil vitamin C. Harga saya murah lagi. Kan? Masih. Ini sampai bila-bila. Alhamdulillah. Tahniah tuan masuk. Inilah bisnis yang mana menguntungkan dan menguntungkan orang lain. Betul Ustaz. Sudah try makan produknya belum? Belum lagi. Inilah yang mau try ni. Minta Brian. Brian sudah hantar kan Brian? Sudah post pergi alamatnya kan Brian? Belum sampai. Okey, bagus. Okey, ada lagi soalan yang lain-lain? InsyaAllah kita soalan dulu. Tadi sudah fikir akhirat dulu kan? Sakit kepala, risau-risau akhirat. Okey, boleh buka balik. Forever punya bisnis. Okey, ada pertanyaan? Boleh. Kita selesaikan sama-sama. Ustaz. Okey, teruskan. Mana nama ni? Tak nampak nama. Arsin kah? Kau tanya kan, Srin? Ya Ustaz ya. Pertanyaan Ustaz, pasal sisi. Sisi. Okey. Pasal sisi macam saya kan baru masuk VIP. Jadi dalam VIP tu saya dapat 2 sisi kan? Ya, betul. Okey. Sudah ada 2 sisi macam tu. Ya. Macam mana tu Ustaz? Okey, 2 sisi ni anda sudah layak jadi assistant supervisor, diskaun 30%. Dan sudah boleh menaja 171 buah negara. Boleh daftar orang sudah di mana-mana aja. Tak ada masalah. Open dulu ID-mu tu. Baru boleh menaja ahli. Dan ahli tu bila dia buat belian, kalau dia ahli, dapatlah bonus 25%. Dan kalau nak dapat insentif di Forever, seperti apron, bantal, payung sama yang masak tu kan. Bukan setakat boleh dapat insentif dan boleh dapat bonus juga. Bonus daripada tim
grup bonus dengan sempurnakan 5 sisi. 5 sisi ni Begitu. macam lagi 3 sisi lah, macam Arsin sudah 2 sisi, lagi komplitkan lagi 3 sisi. Tapi jangan set dalam kepala tu komplit 3 sisi lah. Just beli je, tak ada masalah. Nanti tanya upline berapa sisi lagi. Kan? Target saja cukup 3 sisi tu dengan harga supervisor tau. Bukan lagi harga yang sebelum ni. Dia dah makin murah. VIP dah makin murah 1 sisi dia. Okey. Bila komplitkan 5 sisi, dapatlah hadiah. Daripada Soul Warrior ada hadiah-hadiah. Lepas tu 3 bulan maintain 5 sisi. Sebab kita bina rangkaian kan, kita bina rangkaian, kita buat bisnes, kita buat sales kan. Jadi Betul, betul. selama 3 bulan maintain, baru company akan bagi lagi insentif dia. 3 bulan pertama upfront. 3 bulan kedua bantal forever yang love tu. Tapi saya pun sudah ada hadiah bantal tu. Siapa 10 orang terawal. Sekarang ni baru Sunarno dengan saya lah. Saya order pun 10. Jadi saya pun nak bantal tu juga. Jadi ada lagi 8. Siapa yang dah complete 5 sisi, 10 terawal je tau. Bantal tu. Nyenyak InsyaAllah, tidur. insyaAllah. Saya usahakan Ustaz. InsyaAllah. Besok hari Jumaat nanti baru keluar sisi. InsyaAllah kita update sisi. Korang setuju tak kalau saya update sisi 2 hari sekali? Boleh. Boleh Ustaz. Setuju Habib Sab, setuju. Okey, Saya bersemangat. saya akan share dalam grup leader lah kan? Atau grup tim commander? Leader lah. Leader, okey. Semua nampak boleh insyaAllah. Okey, ada lagi Arsin tanyaan? Boleh capai tu 5 sisi. Salah satu contoh 5 sisi terawal ni nah. Si Sunarno ni. Ya, Orang ya, hebat. nampak juga. Cepat dia, Mantap. cepat. Cepat. Salah satu contoh lagi si Mirwan pun. Bulan yang sama Itulah. juga 5 sisi. Ini dia duplicate dia punya upline, leader dia. Ni semua Itulah. Supian juga mula-mula juga. Sama juga si Brian pun dulu mula-mula masuk terus komplit 5 sisi. Itu yang paling mantap. Okey, lagi ada insyaAllah 5 sisi ni kalau harga jual 1 sisi sama dengan 910 harga jual produk kita tu, harga jual lah. Bukan harga kita punya diskaun. Kita beli kita harga diskaun tau. Ahli harga diskaun dia tersendiri. Cuma bila bonus dia bagi harga jual. Dia bayar kita bonus harga jual. Macam tu. Ustaz, Teruskan. macam dari kiraan sisi tu bang, macam ada katalah macam saya belum dapat lagi bulan ni, tapi dua sisi tu maintain. Macam kira terima gaji itulah macam mana? Yang gaji maksudnya bonus, kamu bonus? Bonus ke tu? Yang 2 sisi tu. Bonus tu itu sisi kita. Dia belum jadi bonus lagi. Dia melayakkan kau dapat diskaun 30%. Okey. Kalau kau nak bonus, kau taja orang lain jadi VIP juga. Atau ada ahlimu yang kau ajak dia jadi ahli, dia beli produk dengan ahli dia, kau dapat bonus 25%. Itu bonus lah. Kalau mengenai gaji? Kalau gaji tak ada, gaji dia bonus. Dia bagi bonus. Dia bagi bonus sebanyak mana kita menaja orang, sebanyak mana grup kita buat pembelian, itulah kita punya bonus. Kalau mau gaji buat Forever to You. Forever to You ni gaji kereta 3 tahun, 1,500 bulan. Kena buat bulan pertama 50 cc, bulan kedua 100 cc, bulan ketiga 150 cc. Lepas tu dia akan bagi 1,500 selama 3 tahun. Macam mana nak bina Forever to Drive ni? Kena bina rangkaian. Jangan sendiri-sendiri. Nak dapat bonus tu bina rangkaian. Banyakkan tim lah. Ya Ustaz. Boleh dapat. Sekarang ni dalam Aziat ni baru 3 orang. Saya, Ustaz Zamzam sama Maulana Usama lah. Allahu Akbar. Tiap-tiap bulan dapat. Dia tabung dunia lah tu duit.
3% daripada tabung dunia. Allah. Bukan tabung duit Malaysia tau, tabung forever yang 170 buah negara. Beruntung lah Ustaz. Ha. Boleh, semua boleh. Saya pun makan nasi juga bang. Tak makan besi. Tapi jangan heran orang Melayu, Ustaz Zamzam bagi tahu orang Melayu ni boleh melembutkan besi. Allahu Akbar. Sama seperti kerajaan Nabi Daud ni. Okey, lagi soalan? Ada soalan tak? Hafiza, Aisyah, Puan Diana, Syafi, Sila, Brian. Saya mau Saya tanya lagi, Ustaz. Ustaz. Okey, terbaik. Okey, Mirwan. Saya mau tanya Ustaz, macam mana kita mau bersihkan kita punya kolam jiwa yang kotor ni? Masya Allah. Sekarang kita ada Maulana Zamzam. Okey, kita kena ni je. Kita kena hubungi dia minta amalan. Minta amalan. Buat hubunganlah dengan ulama. Sini bukan ulama pun. Okey, kita fokus dengan ustaz. Apa-apa masalah kita, masalah hati kita. First kali jangan cerita buruk orang. Kadang-kadang hati kita bermasalah ni kita tengok orang. Kalau kita tidak tengok orang, hati kita biasa akan tenang. Tapi kalau kita tengok orang, ada rasa, dia ni, dia inilah masalah hati. Okey. Sekarang ni kena banyakkan selawat, istighosah. Amalan yang dia bagilah selawat istighosah. Nak tarik orang, ayatul kursi. Nak tarik minat hati orang, ayatul kursi. Okey, masalah hati ni kena istighosah, selawat. Itu dah bagi tahulah, insya-Allah. Ustaz, boleh ke Derek tanya dengan Maulana tu? Tak jadi masalah kah? Ahlan wa sahlan. Dia sudah beritahu. Dia marah aku. Kau ni Pian, kau jangan halang orang kau. Ni, dia pesan dengan aku. Jangan halang orang kau nak kontak aku. Tak ada masalah. Aku ni anytime anyway. Ustaz Zamzam ni dua dia punya sifat. Satu, dia tulis mana ni. Saya ni bad boss. Saya ni good boss. Dua-dua ada. Kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia okey. No problem. Tak ada masalah. Paling laju reply WhatsApp. Tak pernah saya WhatsApp dia tak balas. Kecuali bila soalan saya kencang, dia terdiam lah. Dia tak boleh nak jawab. Tapi kalau setakat minta pembersihan kolam jiwa tak ada masalah. Boleh PM dia. Dia ada dua nombor tu. Satu nombor personal, satu nombor bisnes. Nanti saya bagi dalam grup. Okey, Ustaz. Jazakallah khair. Boleh. Dia marah aku hari tu. Aku sebenarnya banyak kelas. Saya ada dalam dia punya grup link kelas tu. Dia selalu bagi kat situ. Tapi dia ni tahu, dia tutup. Dia bilang bagi kepada orang kau, tapi saya jarang bagi masuk dulu sebab fahamlah kan dia punya cakap tu tinggi sangat. Tapi rupanya itulah rohaniat. Sehingga kita boleh jatuh hati dengan ulama, kita dengar nasihat dia, bina akhirat dia, itu yang penting. Okey, boleh insyaAllah. InsyaAllah Ustaz, boleh insyaAllah. Boleh call dia, tak ada masalah. Dia tak ada halangan. Okey, ada lagi? Ada tak nak tanya? InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, okay, terus fokus. Minta doa pada Allah dulu. Yang 50cc, jangan M50cc lah. M60cc. Sebab apa? SYJ. Dalam pun nak. Okay. Assalamualaikum, Bu. Tidur. Okay. Target SYJ tu jangan habis. InsyaAllah. Kasih habis SYJ tu. SYJ habis tak apa. Jangan kita biarkan dia habis. Kita kasih habis SYJ tu.
Banyakkan tim kita buat macam mana Zam-Zam lah, telefon lah semua orang. Cara yang paling cepat, telefon orang. Kalau saya messenger. Dekat FB tu saya messenger. Cara dia, Assalamualaikum, saya Sufian, saya buat forever. Kalau berminat nak berniaga bersama dengan saya, sila PM link saya. Macam tu. Dalam FB tu ribu-ribu orang, tapi kita tak pernah pun sharing. Tu masalahnya. Kita sharingnya, insyaAllah. Allah akan datangkan orang-orang tu, insyaAllah. Ustaz, Okey. tanya ni. Macam mana cara yang betul untuk approach stranger di media sosial? Orang yang tak kita kenal. Friend kau kan? Friend di Facebook lah, tapi agak asing lah bagi orang dengan kita. First kali macam Syak, kalau anda pernah biasa mutakalim, kita kenalkan diri kita lah. Kenalkan diri kita, bagi tahu daripada mana dan tuan buat apa. Soalan yang bertanya tanya kabar dia. Soalan yang kedua, tinggal mana, tuan buat apa. Bila dia cerita keadaan situasi dia, itu kita kena belajar. Hari Ahad ni kita akan masuk, siapa mau masuk kelas Ustaz Zam-Zam, kita belajar need of people, apa keinginan manusia. Tadi saya pun ada kena ajar sikit lah macam mana mau ni. Kadang-kadang orang cakap, saya tinggal dekat ni, kalau tinggal kat kampung, tuan minat tak kereta free? Itu salah satu approach jugalah. Minat. Jadi kalau minat tuan, insyaAllah WhatsApp nombor tuan, insyaAllah masuk kelas. Kalau kita ada orang baru, alhamdulillah malam ni 2 orang prospek saya baru, saya kasih masuk dalam kelas Ustaz Zam-Zam. Nanti saya akan minta feedback lah apa yang orang dapat pada kelas Ustaz Zam-Zam. Kalau ada orang baru, dia berminat nak berniaga. Jangan dulu kita terus cerita GP, 3 konsep, tak perlu lu. Kita ajar mindset dulu. Masukkan kelas Ustaz Zam-Zam. Dapat menuan? Dapat. Alhamdulillah. Okey. Ada lagi tak? Ini yang saya buat lah. Saya buat sekarang. Saya berkenalan dengan dia. Ada orang saya PM dia, kamu buat forever kan? Lepas tu dia tunjuk ayam dia, ayam golek. Ya bang, alhamdulillah forever best, alhamdulillah bang. Setakat ni banyak gini. Abang berminat tak buat bisnis forever? Dia punya biasanya orang akan cakap saya tak pandai. Bang, dalam bisnis forever tak perlu pandai. Tapi dalam bisnis forever ni perlu apa? Dia nak je. Dia tak perlu pandai, tapi dia perlu nak je. Dia nak buat je. Yang perlu penting buat je. Tapi kalau abang tak pandai, saya bagi abang ni dulu. Malam ni abang masuk link kelas kami dulu. Abang dengar dulu macam mana. Okey? Jadi kita tak perlu banyak buang masa. Kalau dia setuju, dia bagi nombor WhatsApp kita dan minta dia save nombor kita dan kita save nombor dia. Bila-bila masa dia boleh tengok kita punya status. Kita dah berkenalan dengan dia, nombor dia dulu kita save. Dia boleh tengok status kita. Bila kita selalu share result, dia boleh terinfluence, insyaAllah. Kalau dia macam belum merasa berminat, berapa lama baru kita mau kira macam follow up balik? Okey, kalau orang yang belum minat, apa soalan dia biasanya bila dia reply kau? Dia reply. Kalau kita perkenalan bisnes, terus klik. Okey, skip lagi lah. Tak apa. 1 hari 5 orang messenger je kau buat. Kalau dia belum reply, nanti 1 hari nanti dia reply. Baik. Jawab je. Dia reply je kita jawab. Jangan lambat. Baik. Fokus kepada ni lah. Kalau nak fighter betul-betul, fokus kepada susah juga kan. Kalau tengok perempuan ni, dia tengok dia buat bisnes tak? Dekat FB dia tu buat bisnes, sharing je dia, sharing. Kadang-kadang ada orang jual mama sap ke apa tu. Bisnes banyak lah bisnes ni kan. Boleh approach orang yang macam ni. Pak Aidarus, dia memang suka orang bisnes, dia PM orang bisnes ni.
Boleh tak saya buat sharing pasal forever? Maukah kamu pendapatan tambahan? Kadang-kadang dia buat satu MLM, dia buat satu bisnes, sebenarnya dia tak cukup income. Orang yang macam ni, kita tahu dah dia tak cukup income. Dia buat tambahan. Jadi kalau kita cakap mau tak saya share lagi satu bisnes untuk tambah pendapatan tuan dan puan. Bisnes apa tu? Boleh minta saya nombor WhatsApp. Saya nak bagi link kelas. Boleh join kelas kami insya-Allah. Macam tu. Dapat tak? Dapat sesuatu Mirwan? Dapat. Zaf. Yang penting sekarang ni kita jangan tarik dia kepada ni. Tarik dia kepada direct dengan kita punya cerita-cerita bisnes ni. Kalau bagi link, saya banyak juga cara bagi link lah. Tengoklah YouTube ni. Tapi tak banyak menjadilah. Adalah 1-2 orang jadi. Tapi yang best dia bila dia masuk kelas, dia ada tolak sudah kan. Dia ada keinginan, dia masuk kelas pasti dia dengar. Dia masuk kelas, dia dengar, insya-Allah. Besok dia ambil kat Kuzari. Okay, siapa lagi ada nak tanya? Ustaz, Terus? kalau orang yang sudah dia kira grow sudah lah sikit dalam MLM yang dia ikut, tapi biasalah MLM lain ni selain forever kan mesti ada tiga perkara tu. Orang tengah, lepas tu poin, FPVB, lepas tu kalau bukan itu ada apa? Pairing. Jadi macam mana kita mau, biasanya kalau dia sudah nampak income di sini depan dia tu mungkin dia sudah buat lama. Jadi sebenarnya income-nya tidak jual berapa. 4 angka, sudah buat setahun pun masih, tahun 2 tahun pun sudah buat masih jual 4 angka, cuma 4 angka pun balik 1.000-2.000. Macam mana kita mau supaya tarik dia supaya join forever? Boleh nggak Ustaz? Ada. Saya ni, okay, dengar tak saya cakap? Okey, sebenarnya saya pun sedang approach orang ya untuk join forever. Sudah masuk 1 tahun lagi lah, tapi saya masih continuously. Tapi dia masih tolong juga. Dia bilang, saya nak beli jugalah 1 botol AVG, ada kawan saya nak. Dia nak juga menjual tapi dia buat benda lain, Young Living kalau nak silap. Dia buat Young Living. Yang living ni macam okey juga saya kalau dengar Pewangi. kalau aku dengar dia punya income macam menjadi juga sikit. Okey. Cuba tengok income dia yang terkini. COVID jatuh ni. Tahun lepas betul. Tahun lepas dia naik sama saingan dengan saya. Tapi dia awal sebulan dengan saya. Tapi samalah. Income kami sama. Tapi cuba tengok tahun ni. Boleh nampak tu tahun ni apa jadi. Young Living. Kalau yang orang sudah macam, yalah kalau kita sudah buat ni kan, kita ikat sudah, hati pun sudah melekat di situ. Macam mana supaya mau tarik dia? Buka Google. Tunjukkan CBM. Itu saya sudah tunjuk, saya sudah buat juga Mirwan. Tapi dia cakap apa? Income dia 1.000-2.000 juga. Dia cakap apa? Saya fokus ni dulu. Biasanya kalau upline dia ni, dia punya upline, dia sudah up dia punya yang nama bukan alang-alang. Apa dipanggil? Super Master Manager. Ui, kau nak bangga ke tu namamu dikasih naik? Padahal income 1.000-2.000 je. Kita kalau income F2D relax je kan. F2D 22.000, 15.000 relax je. Kan? Tapi dia disebabkan nama tu power betul. Betul-betul. Kasih dia link WhatsApp. Oh, yang link anu tu. Dia ambil masa tu tapi continuously sentiasa buat sharing. Jangan kasih biar dia lah. Dia akan lari dengan kita je tu insya-Allah. Sebab Sipu Sipu lagi lah 24 tahun. Orang yang lama dulu dia pernah ajak. Lalas sudah 7-8 tahun baru dia nak join kita balik. Biasalah. Dia dah penat kan. Memang kalau MLM tradisional ni
dia pangkat. Dia kasih naik kau dengan sebab nama pangkat, tapi duit ciput. Duit ciput. InsyaAllah. Nanti dia akan patah balik. Tapi jangan putus hubungan, terus kau kasih drop dia. Letak dalam satu grup. Saya sudah pernah ajak dia, kira macam prospek yang dalam seminggu kau share lah kebaikan, share income, share. Nanti dia terbakar tu. Saya sudah setahun juga, belum lagi termelekat. Sampai saya pernah WhatsApp dengan dia, join lah bisnis ni buat duit. Saya cakap, boleh bantu ni, boleh bantu tu. Kan? Tapi sebenarnya, dia nak, nanti dululah saya fokus yang ini dulu. Ayat dia tu yang ini dulu. Nanti dulu, mana dia nak. Tapi dia belum terinfluence. Konsisten je. Orang berjaya tadi apa? Munazam sama kita sabar. Dia akan menang. Kalau dia pun goyang, okay? Boleh insyaAllah? Boleh insyaAllah Ustaz. Allah Akbar. Mau Ada ada lagi? amalan khas ini orang begini. Dapat. Boleh tu insyaAllah. Macam alhamdulillah saya pernah dengar satu cerita. Hai. Okey. Saya 6 bulan lepas ada alhamdulillah fighter tu dia memang gila-gila lah sampai supervisor. Tapi bila sudah start yang baru punya harga ni, dia terus down. 1 bulan 4 yang orang-orang yang tahun lepas dapat 35% kan. Harga barang murah. Tapi bonus kecil. Dia tak tahu yang sekarang walaupun harga barang dia beli mahal sikit, tapi bonusnya besar. Dia tak perasan. Jadi dia terus down, dia terus lemah terus. Dia tak maintain 5 sisi. Tapi bila dia tengok result kita, dia start beli sendiri sudah. Aku nampak dia grow sendiri. Maknanya 6 bulan je dia tengok kita. Kalau dalam masa 1-2 bulan kita dah tak bersemangat, orang tak nak ikut kita, dia cakap dia pun dah lemah macam aku. Kan? Jangan. Forever ni sabar je. Dapat. Sifu kita, Sifu Sin tu 7 tahun baru supervisor. Sifu Sin 7 tahun. Tapi janganlah tengok dia. Tengok Papa Tajul 2 bulan manager. Ini kita kena lawan. 2 bulan je manager. Sekarang ni saya suka tengok ni. Tim korang, leader korang. InsyaAllah 1 bulan boleh dapat 2. Bulan ni manager punya. Nak tengok dia 58 hari ke 68 hari. Kita tengok manager dia. Kita cabar Brian ni. Dia boleh kasih kalah Papa Tajul. Okay Brian. Okay Brian. Boleh tak boleh Brian? 50 hari. 20 hari bulan settle manager. InsyaAllah. Boleh tu. Yakinnya insyaAllah. Ada lagi tak? Okay. Saya share jawapan apa tu harta Nabi Sulaiman. Bukan saya cakap ini jawapan daripada Mona Zamzam sendiri. Saya tak ubah pun, saya forward dia. Bila saya tanya soalan ni dengan dia, saya forward dia. Siapa yang betul ambil hadiah kat saya. Saya bagi dia hadiah. Sekejap tak boleh jawab dah. Ada lagi tak mau jawab? Cayo. Assalamualaikum Maulana, nanti minta share link 25 cc untuk tim kami masuk. Okey, boleh korang ni. Boleh korang type dekat situ. Aku nak tengok jawapan korang. Apa tu harta Nabi Sulaiman? Dekat Nusantara kan. Dan pakaian Nabi Sulaiman ada dekat sini semua. Jadi okey, boleh type dekat situ. Jawapan-jawapan kamu tadi. Baru aku share dekat ni. Share dekat komander.
Okey kah? Boleh dengar tak? Boleh Misap, boleh Misap. Mau menaip dulu. Okey, type jawapan kamu di sana. Saya tak akan ubah. Bukan saya punya jawapan, keluar sedikit daripada mulut. Dia keluar daripada mulut Mona Zamzam sendiri. Siapa sama? Okey, kita bagi dia hadiah. Sini. Ilmu, kerajaan, kebijaksanaan, kekayaan, melimpah ruah, mentor, banyak ujian. Tak terbawa. Apa lagi? Type. Bayar hutang, CPM. Kebebasan harta, masa, pilihan, ilmu bina leverage. Okey kan sudah? Saya mau share ni. Suara Maulana Zamzam ni. Sail. Ambil air putih Sail. Abah dah tidur ke Abah? Sail, ambil gelas ni nak. Ni gelas ni. Masih. Ambil air putih Okey, sudahkah? Kalau sudah saya ni lah. Kehidupan Diana selepas mati, amalan berterusan. Masih Sain. Okey, kalau tidak, okey sudah. Boleh saya share komunikasi sampai. Boleh Misap, boleh. Okey, saya share dalam grup Okey. Tak ada dah, last kali Sunarno lah. Boleh dengar. Okey. Boleh dengar jawapan dia dekat tim komander. Siapa menang? Ada satu orang jawab betul. Siapa ni nama dia ni? Ni nah. Siapa nama dia ni? Ada tadi saya baca tadi.
Zalina. Zalina ada. Tahniah Zalina. Kebijaksanaan. Boleh ambil hadiah kat sini insya-Allah. Dengar sudah kan? Tahniah insya-Allah, syabas. Tahniah. Okey, harta Nabi Sulaiman untuk umat ini, untuk orang Nusantara akan lahir daripada orang Nusantara ni orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana yang tahu keadaan, macam mana dia boleh leverage dia punya tim. Orang bijaksana dia macam mana dia boleh bagi dia punya, boleh bertindak dengan ni lah, boleh bertindak sehingga dia punya, bila dia tidak ada dia boleh bagi kepada orang. Itu ya, simple ya, kebijaksanaan. Alhamdulillah, tahniah. Masya-Allah. Nampaklah memang tuan-tuan semua ni bijaksana. Alhamdulillah. Syabas. Okey, kalau tidak ada apa-apa sudah, insya-Allah kita sambung lagi besok. Okey. Besok kelas produk. Besok kelas produk Ustazah Ila. Macam mana, semua okey kan? Kelas produk besok, masuk kelas produk. Okey. Jadi maksudnya kita nak ada buat kelas kita lah Ustaz. Okey, dapat kita mau belajar produk juga kan? Tadi ada orang Ya. tanya pasal hepatitis B tu. Hepatitis B. Hepatitis tadi kan? Iya Ustaz. Ya, Sob. Tanya. Okey, jadi besok kita belajar, kita tahu produk juga. Kalau dengan kita ni sekali-sekala kita masuk bab yang pentingnya, yang kalau yang tak penting-penting tu tak payah masuk, kita buat kelas kita sendiri. Kita fokus kita punya matlamat. Nak belajar produk sebab kita ada yang sales. Okey, ada kita kena buat jual juga. Untuk permulaan ni memang saya tahu memang main jual juga. Saya memang start jual juga. Ustaz Zamzam pun setahun main jual juga. Main jual juga. Okey, dalam masa yang sama kita boleh dapat VIP. Boleh insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kalau gitu kita ni lah, kita minta apa ni? Siapa ni boleh doa? Masya-Allah. Sur Sunarno. Sunarno kan? Okey, boleh. Amir Sab Sunarno boleh doa tak? Penutup majlis. Tutup majlis kita insya-Allah. Doa wali-wali. Istighfar lah yang diterima tuh, istighfar. Doa keturunan sama dengan Zam-Zam ni. Okey, doa Sunarno insya-Allah. Turunan pendekar Ustaz. Turunan pendekar belum Maulana. Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalam. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Arhamar Rahimin, ya awalan awalin, ya akhiran akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Ya Tuhan kami yang Maha Berkuasa, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan hidup kami, anak-anak kami, ya Allah. Jiran, tetangga kami, seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Selamatkanlah setiap daripada umat ini, Allah, daripada api neraka-Mu, dan masukkanlah setiap daripada umat ini masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami peluang, ya Allah, untuk berkhidmat bakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, bagi yang tiada orang tua, ya Allah, maka luaskanlah kubur mereka, ya Allah. Berilah cahaya kepada kubur mereka, ya Allah. Wangi-wangian, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, yang bagi masih hidup, ya Kau berilah peluang kami untuk berkhidmat kepada mereka, ya Allah. Lapangkanlah hati mereka, ya Allah. Di samping cucu-cucu anak-anak yang tersayang, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami lemah. Allah, Kau jadikanlah tijarah ini sebab kami hampir kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Zal Jalali Ikram. Kau tingkatkanlah amal kami, perbaikilah amal kami, Allah. Amin. Ya Rahman, Kau berilah hidayat seluruh umat hingga hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, banyak kita apa yang Nabi SAW minta untuk kebaikan umat ini, begitulah doa kami, ya Allah. Apa yang Nabi SAW minta jawaban daripada umat ini, begitu doa kami, Allah. La haula wala quwwata illa. Hatta kami mengkedipkan mata perlu dengan keredaan, perlu dengan taufik-Mu, ya Allah. Ya Allah, banyak kami yang meminta, tapi kami tidak pandai berdoa. Apa yang Nabi SAW minta untuk kebaikan umat ini, begitu doa kami, Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, Engkaulah Maha mendengar, ya Allah. Di kalangan kami ada yang sempit, maka Kau lapangkan, ya Allah. Di kalangan kami ada yang berhutang, maka Kau lansaikanlah.
hutang-hutang itu ya Allah. Di kalangan kami ada yang sakit, maka Kau sembuhkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, ya Allah kami ada azam-azam ya Allah, 50 cc, 20 cc, 100 cc, CBM, F2D. Ya Allah, maka Kau zahirkan azam-azam kami ya Allah. Kau jadikanlah setiap daripada kami ini berjaya dunia dan akhirat. Asbab ya Allah, menjadi asbab hidayah kepada orang yang melihat kami ya Allah. Untuk kami menabur bakti kepada ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Banyak kami minta tapi kami tidak pandai doa. Ya Allah, berkat doa Nabi SAW ya Allah. Kau terimalah doa kami ya Allah. Dan Kau pilih lagi sahabat-sahabat kami ya Allah yang berkeinginan untuk bertijarah ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim ya Zal Jalal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah misal. Barakallah. InsyaAllah yang Azam dia 60 cc boleh tulis dekat ruangan chat sana, insyaAllah tulis Azam. Siapa Azam masih maintain 50 atau dia ada Azam 60 cc insyaAllah. Tulis di ruangan chat sana insyaAllah. Dalam masa yang sama buka kamera kita gambar. Nanti kita post dalam grup leader insyaAllah. Dan 50 cc. Amin amin. Amin amin insyaAllah amin. Niat nak bantu orang insyaAllah. Allah akan datangkan orang tu macam cair je. Amin amin. Amin ya Allah. Okey. Boleh ambil gambar? 1 2 3. Okey, masya-Allah, alhamdulillah. Arsin Tania, saya baca dulu ni azam-azam korang ni. Mirwan alhamdulillah 50 cc amin, Benten Sunarto 50 cc, Sufyan 60 cc amin, Asila 60 cc amin, Hafiza 5 cc amin, Zalina 25 cc amin, Alia Imran 25 cc amin, Diana 50 cc amin, Syafi VIP amin, masya-Allah. Muhimmal 60 cc amin. Allah dengar insya-Allah. Tahun baru ni 5 cc amin insya-Allah. Allah terima insya-Allah. Tahniah. Berani berimpian, masya-Allah. Okey insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua, terima kasih. Allah khair. Barakallah. Terima kasih. Jangan forward speech. Bayangkan, punyalah saya nak dalam bisnes saya bersama. Kita dia buat bisnes ke Semenanjung. Baru dah buat bisnes di Pantas Skill letak. Kau bisnes Pantas Skill letak. Tak sempat dah dia. Kelas 100 cc ya Misal? Saya Kelas 100 cc gitu? Kelas 25 cc. Mindset. Kelas mana Zam-Zam. 100 cc ada. Boleh join juga betul kan? Boleh. Klik yang link di leader tu. Oke Ustaz. Jazakallah khair. Saya